Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini perbincangan tentang Al-Kalam. Pengertian perkataan Al-Kalam. Al-Kalam dari segi bahasa, ungkapan yang diperolehi manfaatnya sama ada secara bercakap ataupun tidak, seperti lakaran, penulisan dan isyarat. Al-Kalam di sisi ulama nahu ialah al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Maksudnya lafaz yang tersusun berfaedah serta di dalam keadaan bahasa Arab. Al-lafzu ialah suara yang mengandungi beberapa huruf hijaiyah. Sebagai contoh, Sa'id, yaktubu, Ahmad. Jika menggunakan bahasa isyarat atau lakaran, tidak dikira al-kalam oleh ulama nahwu. Al-murakkab ialah disusun dari dua perkataan atau lebih. Dua perkataan seperti contoh Muhammadu musafirun, atau tiga perkataan ataupun lebih seperti contoh yablughul mujtahidu al-majda. Jika hanya satu perkataan sahaja, sebagai contoh Muhammadu, tidak dikira al-kalam oleh ulama nahwu. Al-mufidu ialah berfaedah. Maksud berfaedah ialah pendengar akan diam dan tidak ternanti-nanti akan sesuatu yang lain. Sebagai contoh, Iza hadaral ustaz. Maksudnya, apabila ustaz datang, mesti ada pendengar akan ternanti-nanti apakah ayat yang seterusnya. Jadi ini tidak dikira sebagai al-kalam yang mufid. Al-kalam yang mufid di sisi ulama nahwu sebagai contoh Iza hadaral ustaz ansatat talamiz. Maksudnya, apabila ustaz datang, pelajar akan diam. Bil wad'i ialah keadaan menggunakan bahasa Arab. Jika bukan bahasa Arab, tidak dikira al-kalam oleh ulama nahwu. Contoh perkataan yang menggunakan bahasa Arab asal ialah hadara Muhammad. Pembahagian al-kalam. Al-kalam terbahagi kepada tiga bahagian. Al-ismu, kata nama. Fi'lun, kata kerja. Harfun, ja'a li ma'na, huruf yang mengandungi makna. Ismu, kata nama. Pengertian ismun di sisi ulama nahwu ialah perkataan yang mempunyai maksud sendiri dan tiada kaitan dengan masa. Sebagai contoh, Muhammadu, Muhammad, nama orang. Jamalun, unta. Aisyah, nama orang perempuan. Tufahatun, apple. Keempat-empat ini tiada kaitan dengan masa. Fi'lun, kata kerja. Dari segi istilah ulama nahwu, fi'lun ialah perkataan yang mempunyai maksud sendiri dan berkaitan dengan masa yang tiga, iaitu sebelum, semasa dan selepas masa bercakap. Sebagai contoh, kataba, telah menulis. Yaktubu, sedang ataupun akan menulis. Uktub, tulislah. Pembahagian fi'lun ataupun kata kerja. Fi'il terbahagi kepada tiga bahagian. Yang pertama, fi'lul madhi. Yang kedua, fi'lul mudhari'. Yang ketiga, fi'lul amr. Fi'lul madhi ialah perbuatan yang berlaku sebelum masa bercakap. Sebagai contoh, kataba, telah menulis. Fi'lul mudhari' ialah kata kerja yang berlaku semasa atau selepas bercakap. Sebagai contoh, yaktubu, sedang menulis ataupun akan menulis. Fi'lul amri iaitu kata kerja yang menunjukkan permintaan ataupun arahan untuk dilakukan selepas bercakap. Sebagai contoh, uktub, tulislah. Pengertian harfun ja'a li ma'na, huruf yang mengandungi makna. Harfun di sisi ulama nahwu ialah perkataan yang mempunyai makna jika bersama perkataan lain.